Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada malam ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak perkongsian berkenaan tajuk atau topik bipolar disorder dan apakah ciri-cirinya, bagaimanakah simptom-simptom yang akan berlaku dan juga kaedah rawatannya yang mungkin boleh diperolehi. Bipolar adalah gangguan tersembunyi yang biasanya menjadi ancaman dalaman pada diri seseorang walaupun kadang-kala fizikalnya kelihatan sihat. Minda bercelaru, fikiran tidak tenang dan gusar untuk menguruskan diri antara simptom yang lazim dihadapi oleh penghidapnya. Akibatnya boleh berlaku perubahan emosi yang drastik, sama ada terlalu sedih maupun sebaliknya. Lebih membimbangkan, ia boleh menjadi lebih parah apabila individu tersebut gagal mengawal perubahan dirinya sendiri. Hasil kajian tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan pada tahun 2015 mendapati 29.2% rakyat Malaysia mengalami tekanan atau masalah kesihatan mental. Data menunjukkan 3 daripada 10 individu berusia 16 tahun ke atas mempunyai masalah itu. Daripada jumlah tersebut, wanita menunjukkan kadar yang sedikit tinggi berbanding lelaki. Sedar atau tidak, bipolar sebenarnya adalah satu penyakit, namun ramai yang beranggapan ianya bukanlah bebanan yang perlu dikhawatiri. Melihat dari segi fizikal, banyak stigma menganggap penghidap bipolar hanyalah individu yang kelihatan sangat pelik hingga pelbagai tuhmahan dilemparkan. Sungguh pun begitu, ketahuilah mereka langsung tidak meminta untuk diberi ujian sedemikian rupa. Apakah sebenarnya yang membelenggu seseorang penderita gangguan bipolar? Adakah terdapat formula bagi mengubatinya? Bipolar boleh sebabkan penyakit sakit murung atau gembira melampau. Jenis penyakit mental yang melibatkan gangguan emosi yang ketara. Dahulunya ia dikenali sebagai manic depression, tetapi istilah ini tidak lagi diguna pakai dalam bidang perubatan masa kini. Dalam bahasa Melayu, ada kalanya penyakit ini juga dikenali sebagai kecelaruan dui kutub. Ini kerana terdapat kecelaruan emosi pada dua kutub yang berbeza, di mana episod kemurungan dan episod gembira yang melampau dialami oleh seseorang individu. Perasaan gembira yang melampau ini dikenali sebagai frasa mania, dan jika gejala mania tersebut tidak begitu ketara, ia dikenali sebagai hypomania. Jangka masa kecelaruan emosi ini berbeza mengikut individu. Ada mengalami perubahan emosi yang berubah silih berganti dalam jangka masa cepat pada suatu masa, dan ada juga mengalami fasa kemurungan atau fasa mania berpanjangan. Perubahan emosi tidak stabil serta ketara inilah yang menyebabkan kesukaran dalam menjalani kehidupan seharian. Ia merupakan penyakit mental yang boleh berulang, terutamanya jika tidak mengambil rawatan atau mengalami tekanan hidup. Secara teorinya, kecelaruan emosi ini adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan bahan kimia ataupun dipanggil neurotransmitter di dalam otak, iaitu serotonin dan dopamin. Kedua-dua bahan kimia ini adalah lebih tinggi dari biasa dan pada fasa mania dan rendah pada fasa kemurungan. Serotonin memainkan peranan yang penting dalam emosi, manakala dopamin pula penting dalam pengawalan pergerakan, fokus dan motivasi. Bagaimanapun, berbanding penyakit kecelaruan psikosis seperti skizofrenia, penyakit yang melibatkan kecelaruan emosi seperti bipolar mempunyai tahap penyembuhan serta prognosis yang lebih baik. Ramai di antara mereka yang mempunyai penyakit ini boleh berfungsi dengan baik di antara episod penyakit. Terdapat dua jenis penyakit bipolar, iaitu bipolar 1 dan bipolar 2. Kadar penyakit. Penyakit ini biasanya berlaku pada usia muda, iaitu pada purata 18 tahun bagi bipolar 1 dan 20 tahun bagi bipolar 2. Daripada kajian yang dijalankan oleh World Mental Health Survey Initiative yang melibatkan 11 negara, kadar prevalence
sepanjang hayat untuk penyakit bipolar 1 adalah 0.6% berbanding 0.4% untuk bipolar 2. Kadar ini adalah berbeza mengikut negara. Didapati Amerika Syarikat mempunyai kadar yang lebih tinggi berbanding Jepun. Didapati juga bahawa wanita lebih ramai sedikit mengalami penyakit ini, iaitu kadar prevalence 1.1% untuk bipolar 1 dan 1.3% untuk bipolar 2 berbanding lelaki 0.8% untuk bipolar 1 dan 0.9% untuk bipolar 2. Penyakit ini didapati lebih tinggi di kalangan mereka yang berusia muda serta berpendidikan tinggi. Apakah perbezaannya? Bipolar 1 terdapat sekurang-kurangnya satu fasa mania. Tidak kira sama ada terdapat fasa kemurungan ataupun tidak. Biasanya, fasa kemurungan mendahului fasa mania dan ini menyebabkan ada pesakit yang didiagnosakan mempunyai kemurungan atau major depressive disorder pada permulaan sebelum didiagnosakan mengalami bipolar. Gejala psikosis seperti halusinasi serta delusi boleh berlaku pada pesakit bipolar jenis ini. Bipolar 2 terdapat fasa hipomania atau fasa kemurungan. Pesakit tidak pernah mengalami fasa mania. Ramai beranggapan bahawa ia merupakan jenis bipolar yang lebih ringan, tetapi ini tidak benar kerana fungsi kehidupan yang terjejas didapati sama seperti mereka yang mengalami bipolar 1. Fasa kemurungan yang dialami oleh pesakit haruslah memenuhi kriteria untuk diagnosa major depressive disorder dan bukannya kesedihan biasa, iaitu di mana pesakit mengalami kesedihan berpanjangan sekurang-kurangnya selama 2 minggu. Apakah fasa mania? Ia merupakan satu fasa di mana terdapat perasaan gembira yang berterusan dan melampau atau cepat marah ataupun baran dan peningkatan aktiviti serta tenaga yang tidak normal berlangsung sekurang-kurangnya 1 minggu. Selain daripada itu, terdapat gejala-gejala lain yang harus dipenuhi untuk mendiagnosa fasa mania ini, iaitu peningkatan rasa harga diri serta merasakan diri hebat atau dipanggil grandiosity. Kurang keperluan untuk tidur, misalnya hanya perlu tidur hanya 2 hingga 3 jam sehari tetapi masih berasa segar. Lebih banyak bercakap dari biasa, mempunyai banyak idea dan merasakan fikiran bergerak laju. Mudah terganggu atau tidak dapat menumpukan perhatian. Peningkatan aktiviti yang bermatlamat atau keresahan psikomotor ataupun dipanggil psychomotor agitation. Penglibatan melampau dalam aktiviti yang berisiko dan menyebabkan kesan buruk seperti membeli belah tanpa kawalan, hubungan seksual secara rambang atau membuat pelaburan tanpa berfikir panjang. Biasanya mereka di dalam fasa mania ini perlu dimasukkan ke wad untuk rawatan. Lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai risiko untuk mencederakan diri atau orang lain serta mengalami gejala psikosis. Hipomania merupakan episod mania yang lebih ringan di mana gejalanya berlangsung sekurang-kurangnya 4 hari, ada yang menyatakan sehingga 7 hari dan tidak menjejaskan secara ketara fungsi seseorang individu. Ia juga tidak mempunyai gejala psikosis serta biasanya tidak memerlukan kemasukan ke hospital. Bagaimana diagnosa dibuat? Seperti penyakit mental yang lain, perlu dipastikan bahawa gejala-gejala yang dialami bukanlah disebabkan oleh kesan pengambilan dadah atau penyakit fizikal. Untuk itu, selain daripada pengambilan sejarah penyakit dari pesakit dan keluarga, pemeriksaan fizikal, ujian makmal serta ada kalanya ujian radiologi perlu dijalankan untuk kepastian. Ini antara faktor risiko yang menyebabkan gejala bipolar. Faktor risiko yang pertama adalah faktor risiko persekitaran. Sejarah penderaan seketika kanak-kanak serta tekanan yang berpanjangan merupakan antara faktor risiko yang dikenal pasti. Ia didapati lebih tinggi di negara berpendapatan tinggi. Mereka yang telah berpisah, bercerai atau kematian pasangan mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk bipolar 1 berbanding mereka yang berkahwin atau tidak pernah berkahwin.
Yang seterusnya adalah faktor genetik. Faktor genetik merupakan faktor yang memainkan peranan yang penting untuk penyakit ini. Didapati risiko adalah 10 kali ganda bagi mereka yang mempunyai ahli keluarga yang mempunyai bipolar. Adakah bipolar ini boleh dirawat? Rawatan. Penyakit ini boleh dirawat dengan menggunakan ubatan penstabil emosi ataupun dipanggil mood stabilizer serta antipsikotik. Dalam fasa kemurungan pula, ubatan anti kemurungan atau antidepresan turut diberikan bersama ubat penstabil emosi. Rawatan ubatan ini perlu diambil untuk jangka masa panjang dan pesakit perlu hadir untuk temujanji secara tetap. Di samping itu, rawatan psikoterapi juga dijalankan bagi membantu penyembuhan. Antara jenis psikoterapi yang dijalankan termasuk terapi kognitif dan tingkah laku. Rawatan psikoterapi membantu seseorang itu memahami dirinya dan penyakit di samping membantu pesakit mencari kemahiran terbaik bagi menghadapi tekanan serta masalah. Bipolar antara 3 penyakit mental serius dan prevalence seumur hidup di dunia dianggarkan antara 2.6% hingga 6.5%. Faktor genetik menjadi penyumbang kepada penyakit bipolar, iaitu didapati sekiranya ada ahli keluarga mendalami masalah penyakit emosi seperti kemurungan atau bipolar jadi cenderung untuk mengalami masalah sama. Pengaruh psikologi dan persekitaran juga sangat penting yang menjadi pencetus kepada penyakit ini. Pelbagai isu seperti masalah hubungan keluarga, kehilangan pekerjaan atau tidak bekerja, masalah kewangan, salah faham di tempat kerja serta penyalahgunaan dada antara punca kerap dilihat pesakit yang mengalami penyakit ini. Pakar psikiatri dan pensyarah kanan Jabatan Psikiatri, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Aisyah Siddiqah Alimuddin berkata, ada perbezaan antara bipolar dengan kemurungan, stres dan penyakit jiwa lain. Katanya, penyakit bipolar atau kecelaruan dwi kutub sejenis penyakit mental yang menyebabkan perubahan emosi, tingkah laku dan pemikiran. Perubahan ini boleh dilihat dalam bentuk perubahan mood, emosi, tenaga, dan daya tumpuan, jenis dan tahap aktiviti yang dijalankan serta kebolehan melaksanakan tugasan harian. Seperti yang saya nyatakan tadi, penyakit ini boleh dibahagikan kepada 2 jenis iaitu bipolar 1 dan bipolar 2 disorder. Saya lanjutkan lagi berkenaan apa itu hypomania. Dr. Aisyah berkata, ia mempunyai gejala yang sama dengan mania, namun kurang dari segi intensiti gejala menyebabkan masalah dalam aktiviti harian. Serta tempoh durasi gejala adalah biasanya dalam 4 hari. Kemurungan dalam penyakit bipolar pula adalah episod seseorang itu mengalami perasaan sedih atau kehilangan keseronokan dalam tempoh 2 minggu secara berterusan. Dan gejala ini ditemani gejala lain seperti masalah tidur, perubahan selera makan, rasa letih dan lesu, pergerakan menjadi lebih perlahan daripada biasa, kelihatan gelisah dan sukar bertenang. Mereka merasa diri tiada harga diri, kerap rasa bersalah, tidak boleh fokus, sukar membuat keputusan dan berfikir ingin membunuh diri, katanya. Penyakit mental ini akan menyebabkan gangguan dalam fungsi hidup harian dan lazimnya dikaitkan dengan keadaan serius, menyebabkan kemurungan diikuti skizofrenia dan seterusnya penyakit bipolar. Kemurungan lebih bersifat satu kutub dan perubahan emosi yang ditunjukkan, iaitu tidak mengalami mania atau hipomania. Bagi pesakit skizofrenia pula kerap menunjukkan gejala psikosis. Ketiga-tiga penyakit ini adalah berbeza dengan stres, adalah masalah kesihatan mental dan bukannya penyakit. Secara purata, lelaki dan wanita menghidap bipolar 1 disorder adalah sama. Namun didapati episod mania lebih kerap berlaku kepada lelaki berbanding kemurungan lebih kepada wanita. Ini berlaku disebabkan perbezaan hormon, kesan mengandung, melahirkan anak dan perbezaan jenis stres dialami wanita dan lelaki, katanya.
Penyakit bipolar sering mencapai kemuncak pada hujung remaja ke awal dewasa. Manakala kaedah rawatan, pelbagai rawatan boleh diberikan kepada penghidap, iaitu diberi ubat-ubatan biologi, terapi, psikologi dan sokongan sosial dan spiritual. Ubat-ubatan bergantung kepada tahap dan jenis bipolar dialami penghidap. Ubat-ubatan yang kerap digunakan adalah ubat penstabil emosi, antipsikotik dan ubat kemurungan. Ubat-ubatan ini perlu diambil setiap hari mengikut nasihat dan perbincangan bersama doktor pakar masing-masing. Ada kalanya pil penenang seperti benzodiazepines juga akan diberikan bagi jangka masa pendek bagi mengurangkan keresahan dan membantu seseorang itu lebih tenang. Pesakit juga boleh menjalani terapi psikologi bersama pakar yang akan menyaran jenis terapi sesuai mengikut keperluan kes. Antara terapi sering disaran adalah Interpersonal Social Rhythm Therapy atau dipanggil IPSRT, boleh membantu individu mengawal tekanan, mengurangkan gangguan ritma biologi badan serta memastikan mengambil ubat mengikut waktu. Terapi ini bertujuan membantu mereka mendapat kemahiran bagi menghadapi cabaran hidup. Dari segi sosial, penghidap digalakkan membina kemahiran dalam menangani isu di persekitaran mereka serta diberi sokongan dalam mencari kerja melalui supported employment jika mereka masih tidak mempunyai pekerjaan. Penggunaan spirituality termasuk aktiviti keagamaan didapati membantu individu tertentu proses penyembuhan dan mengelakkan penyakit berulang semula. Penyakit bipolar ini boleh mengalami relapse sepanjang hidup, namun dengan rawatan berbentuk bio, psiko, social, spiritual, kebanyakan pesakit dapat meneruskan kehidupan dan mempunyai kualiti hidup yang baik. Mengidap penyakit gangguan bipolar bukanlah penghalang untuk mengecap sesuatu kejayaan dalam hidup. Hal itu dibuktikan kerana ramai pesakit itu yang boleh berjaya seperti menjadi ahli perniagaan yang terkenal atau dikenali sebagai individu-individu yang berpangkat tinggi di Malaysia. Pakar psikiatri merangkap pengarah Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Malaya, Dr. Amir Siddiq Amir Nordin berkata, bagaimanapun tiada jalan pintas untuk berjaya sembuh melainkan dengan menerima rawatan. Menurutnya, apa yang penting, jangan pernah gagal mengambil ubat dan berusaha memperbaiki diri sendiri. Ramai individu yang terkenal seperti dikaitkan dengan penyakit tersebut, antaranya Britney Spears dan Winston Churchill. Pesakit bipolar penting diberi rawatan awal kerana simptom mania boleh menjerat diri sendiri. Kongsi Dr. Amir lagi dalam penulisannya di mentalhealth.my. Jelasnya, mengikut pengkaji terkenal bipolar dari Turki, iaitu Aris Akiskal, terdapat pelbagai varian terhadap penyakit bipolar berkenaan. Penyakit berkenaan hanya dihadapi oleh lebih kurang 1% rakyat sahaja, kata Dr. Amir lagi. Pun demikian, mereka perlu mengambil ubat yang dipanggil mood stabilizer, yang mana jika rawatan awal diberikan, keadaan pesakit akan lebih terkawal. Saya berharap dengan perkongsian sedikit ini akan membuka mata dan minda para penonton berkenaan apakah yang dinamakan bipolar disorder, simptom-simptom serta rawatan dan apakah penyakit ini boleh dirawat ataupun tidak. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.